Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk kita bangkit daripada kegagalan dengan kuat ataupun dengan gagah? Dalam buku Rising Strong, bagaimana dia telah buat kajian kepada pengusaha-pengusaha bisnes yang berada dalam ranking 500 yang teratas di dunia, dan dia buat kajian kepada panglima-panglima tentera yang hebat. Kemudian dia buat kajian pada ahli-ahli akademik yang hebat, yang ternama. Kemudian dia buat kajian kepada pasangan-pasangan yang lama kahwin. Jadi daripada situ dia membuat research untuk mengkaji bagaimana nak bangkit daripada setiap kegagalan. Sebab kita suka dengar cerita bagaimana orang bangkit daripada nol kepada jutawan. Bangkit daripada zero kepada hero. Kita sangat berminat untuk mendengarnya. Jadi dalam buku ini dia bagi tips. Ada beberapa tips. Yang pertama ialah apabila kita gagal, kita kena terima hakikat kegagalan. Kita kena terima dengan hati yang terbuka. Sebab sebagai manusia, kita ada 3 benda yang penting. Yang pertama, setiap yang hidup akan mati. Kita pasti akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, sekiranya kita buat bisnes, kita akan ada problem pada cukai ataupun tax. Tax itu juga adalah masalah. Dan yang ketiga adalah kita akan menghadapi kegagalan. Gagal di sini adalah gagal dalam peperiksaan, gagal dalam percintaan, gagal dalam berpasangan hidup, gagal dalam kita nak dapatkan lesen memandu. Bagi orang yang hebat, dia mempunyai banyak kegagalan. Sekiranya kita gagal, kita akan ada perubahan. Kita kena terima dengan hati yang terbuka. Sebab apabila kita gagal, kita boleh buat perubahan. Daripada perubahan itulah, kita boleh meningkatkan taraf hidup kita daripada satu tahap ke tahap yang lebih baik. Jadi kita kena terima kegagalan. Tidak ada manusia yang atas dunia ni yang tidak gagal. Semuanya gagal. Jadi kita kena terima dengan hati yang terbuka, dengan redha. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena terima dengan perasaan kita. Apabila kita gagal, biasanya kita akan panik dan kita tidak tahu nak buat apa, ataupun kita buat sesuatu yang tidak betul, mencederakan diri ataupun terjun bangunan. Kita kena terima dengan perasaan kita. Perasaan kita mungkin sedih, ataupun mungkin kecewa, mungkin rasa macam-macam perasaan. Kita kena terima perasaan itu. Sebab perasaan adalah chemistry yang berada dalam diri kita. Chemistry itulah menyebabkan perasaan itu menjadi marah, sedih dan sebagainya. Jadi kita kena terima perasaan. Sebab daripada perasaanlah akan pergi kepada pemikiran. Kemudian daripada pemikiran akan pergi kepada perbuatan. Jadi mulanya adalah perasaan. Perasaan adalah elemen yang pertama. Daripada situlah akan mencetuskan fikiran. Kemudian daripada fikiran akan mencetuskan perbuatan. Jadi 3 benda ini kita kena kontrol. Kita kena terima seadanya. Kita kena terima dan kontrol. Sebab kalau katakan perasaan kita, katakan kita ingin berfikir positif, think positif. Kita ingin berfikir positif, tapi perasaan kita rasa ragu-ragu. Boleh ke tak boleh? Jadi kita tidak akan buat action. Jadi perasaan, fikiran, action kena selari. Semuanya kena positif. Sebab dia tidak boleh satu elemen sahaja. 3 ni mesti bergerak serentak. Itulah yang dinamakan perasaan. Perasaan mencetuskan. Sebagaimana kita membeli sebab perasaan.
Kenapa kita ingin beli baju lawa-lawa? Perasaan supaya kita dipandang cantik oleh orang lain. Jadi perasaan dulu datang sebelum fikiran. Kebanyakan kita membeli sebab perasaan. Jadi kita kena terima perasaan kita seadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah yang paling penting sekali adalah kita kena dapatkan pertolongan dan kritikan. Kita sebagai manusia ini, manusia sifat dia perlu ada jemaah. Manusia tidak boleh hidup sendirian. Kalau manusia ditinggalkan sendirian dalam jail, dia akan jadi gila. Manusia perlu hidup dengan komuniti, dengan kawan. Apabila kita menghadapi masalah, kita kena cari orang yang pakar, yang boleh menyelesaikan masalah kita, dan kita minta bantuan daripada dia untuk nak selesaikan masalah kita. Kita kena jangan malu meminta bantuan. Sebab apabila kita minta bantuan, bukan bermaksud kita lemah. Kita minta bantuan sebagai pelengkap. Mungkin kita tidak tahu sesuatu benda, jadi kita kena dapat bantuan orang lain untuk nak bantu kita. Dan yang terakhir sekali ialah kita kena dengar kritikan. Kritikan ada dua. Satu, kritikan yang membina. Yang kedua adalah kritikan yang menghancurkan. Jadi kita kena tulis nama pada satu kertas. Siapakah yang sayang pada kita? Siapakah yang mahu kita berjaya? Siapakah yang mengenal diri kita? Luar dan dalam, kita kena tulis. Dan kita kena dengar kritikan daripada orang yang kita tulis. Jangan kita mendengar kritikan orang lain yang tidak kenal kita. Sebagaimana saya tengok dulu, semalam saya tengok YouTube, Iqbal kena kritik. Hebat kena kritik. Tapi itu adalah kita kena pilih. Sama ada kritikan itu membina ataupun kritikan itu menghancurkan. Kita cuma pilih yang membina sahaja, yang boleh membawa kita ke hadapan. Bukannya kritikan yang menutup terus jalan. Itu saja. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.